Tuan Speaker, oleh kerana Parlimen ditutup dan tidak boleh bersidang, maka hari ini saya menyampaikan pandangan rakyat di kandang lembu. Mungkin inilah tempat yang sesuai untuk saya sampaikan pandangan rakyat. Sebagai pimpin masyarakat, saya kena sampaikan hasrat rakyat. Malangnya Parlimen ditutup. Jadi inilah lembu-lembu yang akan mendengar ucapan saya. Bayangkan inilah menteri-menteri yang sedang mendengar, yang standardnya macam lembu. Tuan Speaker, kalau kita lihat statistik COVID-19 pada 27 Mei 2021, Malaysia yang penduduknya 32 juta, jumlah jangkitan COVID ialah 7,857. Thailand, penduduknya 80 juta, jumlah jangkitan ialah 5,386. Sementara Vietnam, yang penduduknya 100 juta, jumlah jangkitan ialah 270. Dan Indonesia, jumlah penduduknya 280 juta, jumlah jangkitan ialah 6,278. Ini menunjukkan bahawa Malaysia menjurai. Walaupun jumlah penduduknya hanya 30 juta, tapi jumlah jangkitan hingga hari ini sehari ialah sekitar 9,000 lebih. Dan ini menggambarkan kegagalan kerajaan. Walaupun kerajaan tutup Parlimen, isytiharkan darurat, namun kes COVID terus meningkat. Apa yang saya katakan pada hari ini, Tuan Speaker, ialah bagaimana pengurusan data kita. Saya dapati data diuruskan secara tidak teratur. Ada yang tulis dalam buku, ada yang isi MySejahtera, ada yang isi selangkah-selangor. Jadi bagaimana kita nak koordinat data untuk memastikan bahawa mangsa-mangsa jangkitan ini dan kontak rapat mereka. Saya menegur bagaimana data-data diuruskan. Saya mencadangkan supaya satu data sahaja yang digunakan, sama ada MySejahtera atau sebagainya. Dengan data itu kita boleh mengesan siapa yang dijangkiti dan siapa kontak rapat mereka. Saya rasa data inilah yang sepatutnya digunakan untuk mengesan masa-masa COVID-19 ini. Saya dapati Taiwan antara negara yang berjaya menggunakan data management, big data management dalam menguruskan COVID-19, di mana dia boleh kesan siapa yang menjadi mangsa COVID-19, yang dijangkiti COVID-19, dan mengesan siapakah kontak rapat mereka. Berbanding Malaysia, kita boleh kesan sebab data bertelabur. Perkara kedua saya sebut ialah sepanjang setahun COVID-19 ini, beban untuk menjaga, mengawal COVID ini kepada frontliner, khususnya kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan pasti KKM tidak mampu untuk mengendalikannya. KKM fokus pada program pemulihan, tetapi program kawalan, program untuk memastikan kebajikan mereka yang dijangkiti COVID, tak ada siapa yang boleh bertanggungjawab. Itulah saya mencadangkan supaya approach seperti di Taiwan digunakan. Daripada data yang kita dapat, kita boleh kesan siapakah yang jangkiti. Kita tahu siapa kontak rapat mereka. Data ini dikongsikan dengan kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Saya rasa di negeri Selangor, anytime kita nak bantu kerajaan pusat, seandainya data-data ini berbagi kita, agar kuarantin di rumah ini dikawal oleh pihak berkuasa tempatan, contohnya MBSA. Dan kita ada zoning. Saya rasa senang-senang untuk MBSA mengawal kuarantin di peringkat rumah ke rumah. Pada hari ini kuarantin di rumah, tak ada siapa yang mengawal. Dan kebajikan kepada mangsa-mangsa ini dijaga oleh kerajaan negeri. Tapi hari ini KKM nak buat semua perkara. Kalau kita lihat Thailand, yang mengawal ialah heart volunteers, sukarelawan kesihatan yang diadakan untuk mengawal, membantu kementerian dalam mengawal COVID ini. Jadi dua perkara ini saya rasa kena diambil perhatian. Malangnya Parlimen tutup, hanya lembu-lembu inilah yang nak dengar pandangan-pandangan ini. Yang inilah standard menteri-menteri yang tak boleh berfikir macam lembu-lembu ini. Seterusnya ialah usaha untuk membina pusat kuarantin sebanyak mungkin tetap negeri. So dibesarkan kuarantin center. Takkan negeri-negeri tidak boleh mengawal kuarantin ini. Kalau di Vietnam, bukan hanya mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 kena kuarantin, kontak rapat pun kena kuarantin. Saya tu kalau lihat bahawa
Vietnam adalah negara yang berjaya mengawal COVID-19. Sudah pastilah rakyat ternanti-nanti bila lockdown ini, apakah program bantuan nak diberi kepada mereka. Selama setahun COVID ini, rakyat hilang pekerjaan, hilang perniagaan, mengharap kerajaan untuk bantu mereka. Seandainya laksanakan lockdown kali ini, apakah bantuan nak beri kepada mereka untuk memastikan bahawa mereka boleh hidup biasa untuk cari makan dan sebagainya. So itulah kalau boleh apa yang kita tuntut supaya moratorium bank dilaksanakan. Bantuan kepada golongan B40 ataupun M40 pun kena bantu. Saya minta pada kerajaan, merayulah pada kerajaan. Seandainya lockdown dilaksanakan, bantuan pasti kita beri kepada rakyat sekaliannya. Dan pastilah program vaksinasi perlu disegerakan. Inilah kegagalan kerajaan kerana program vaksinasi lambat dilaksanakan. Jadi, Tuan Speaker, inilah pandangan sedikit daripada saya untuk disampaikan kepada kerajaan. Walaupun seperti ucap hari ini di kandang lembu ini. Inilah standard menteri-menteri macam lembu tak boleh fikir. Sedangkan ramai di luar sana orang yang boleh fikir. Tuan Speaker, itulah pada saya pada pagi ini.